19 Disember 2021. Pada hari tersebut aku sedang mengedit video. Kemudian aku dapat satu panggilan daripada salah seorang sahabat aku, Hilmi Ismail. Aku panggil Mi je. Pada jam lebih kurang 1.21 minit tengah hari. Ibu dan bapa mertua, keluarga, adik dan abang ipar serta 3 orang anaknya yang kini berada di kampung sekarang ini telah berada di atas bumbung sejak dari tengah malam 19 Disember. Kedengaran di belakang suara isterinya yang sedang menangis mengenang nasib ahli keluarga dan anak-anak yang masih kecil. Telah berada di atas bumbung melebihi tempoh 12 jam tanpa sebarang bantuan. Sebagai seorang sahabat, aku keluh. Aku tak tahu nak cakap apa. Aku mohon kepada Mi agar bersabar kerana tak ada gunanya sekiranya kami bergegas ke lokasi kejadian pada 19 Disember tersebut kerana jalan masih ditenggelami air. Jadi tiada sebarang akses untuk kami pergi ke sana. Kami juga dimaklumkan bahawa bekalan air dan elektrik juga turut terputus di sana. Aku memaklumkan kepada Mi, kita usahakan apa yang boleh buat masa sekarang ni. Dan selepas daripada tu, aku pun mula call kawan-kawan, aku WhatsApp message kawan-kawan untuk mendapatkan bantuan daripada mereka, sama ada daripada segi wang ringgit ataupun yang mana yang terlibat dengan misi bantuan banjir ni yang memang mempunyai stok makanan, pakaian, minuman, barang-barang keperluan lain seperti selimut, pampers apa semua ni. Dan Alhamdulillah pada malam 20 Disember aku berjaya mengumpulkan sebanyak RM1,300, Mi berjaya mengumpulkan sebanyak RM400 dan Harry biras kepada Mi berjaya mengumpulkan RM300, menjadikan jumlah terkumpul adalah sebanyak RM2,000. Dan pada 20 Disember juga jam 3 petang Mi mendapat panggilan daripada adik iparnya yang memaklumkan bahawa mereka telah diselamatkan dan kini ditempatkan di PPS SMK Karak Setia. Beliau juga memaklumkan bahawa bekalan air minuman adalah sangat kritikal dan segala-galanya terpaksa dicatu. Dan pada masa tersebut dianggarkan jumlah mangsa yang ditempatkan di PPS tersebut adalah seramai 1,000 orang. 21 Disember jam 8 pagi, Harry dengan berbekalkan RM300 telah membeli air mineral yang mana ianya memenuhi lebih kurang setengah pickup beliau di salah satu kedai runcit yang berhampiran dengan rumahnya. Alhamdulillah kedai tersebut turut menyumbang ekstra 5 karton lagi air mineral untuk misi kami ini. Terima kasih kepada kedai runcit tersebut. Sementara itu, Mi pula telah berjumpa dengan seorang rakannya di Putrajaya yang mempunyai kontak dengan di alih-alih Johor. Dan di alih-alih Johor ini telah menyumbangkan kapet, toto, selimut, bantal dan pakaian. Ini pakaian lelaki, wanita, kanak-kanak. Jadi kami sangat-sangat berterima kasih kepada di alih-alih Johor. Wang sebanyak RM400 yang ada pada Mi, sumbangan dari adik dan abangnya telah ditransfer kepada aku dan menjadikan wang yang berada dalam tangan aku sekarang adalah sebanyak RM1,700. Jadi pada jam 12 tengah hari, Mi dan Harry telah datang ke rumahku. Kemudian kami bertolak ke NSK Rawang bagi tujuan membeli barang-barang keperluan yang bakal kami bawa ke PPS SMK Karak Setia. Noah, adik ipar Mi yang berada di PPS Karak Setia, memaklumkan kepada kami bahawa tentera telah sampai ke PPS tersebut dan mula mengelola dan menyelia segala bekalan bantuan yang ada. Terus terang kami katakan lega sedikit hati ni kerana kami juga telah dimaklumkan bahawa telah berlaku beberapa pertengkaran di PPS tersebut yang menempatkan penduduk dari beberapa kampung sekitar Karak Setia akibat kekurangan bekalan makanan dan minuman. Selain makanan kering dan minuman, kami juga telah membeli makanan basah kerana pihak tentera turut masak makanan untuk mangsa banjir di PPS tersebut. Kami juga membeli susu budak, lampin dewasa, pad serta ubat-ubatan. Jadi kepada anda yang ingin mengelolakan misi bantuan banjir ni, ingin aku maklumkan di sini bantuan banjir ni adalah berbeza mengikut tempat. Ada tempat yang hanya perlukan makanan kering, ada tempat yang perlukan makanan kering dan basah. Jadi yang penting di sini adalah komunikasi, cuba untuk dapatkan
komunikasi dengan mereka yang terlibat di PPS yang anda hendak lawati, ataupun bertanya kepada kawan-kawan yang berada sekitar, yang berdekatan dengan PPS yang anda hendak lawati. Kami cuba untuk mendapatkan bekalan sebanyak yang boleh dengan baki nilai RM1,700 yang ada dalam tangan kami ni. Footage berikut menunjukkan antara bekalan yang kami beli bagi misi ini. Setelah mendapatkan kesemua bekalan tersebut, kami berjalan menuju ke kaunter bayaran. Pada masa ni, aku sudah mula mencongak-congak dalam kepala. 4 troli penuh. Rasanya macam tak cukup RM1,700 ni. Mi dengan Harry pada masa tersebut masih relax lagi. Cashier mula scan segala barang keperluan yang terdapat dalam troli kami. Setelah habis di scan item-item daripada 3 troli yang pertama, harga terpapar di skrin menunjukkan 1697 dan beberapa sen lah. Masih ada satu lagi troli yang penuh yang masih belum di scan. Masa ni muka Mi dengan Harry dah start biru. Bukan apa, kerana duit yang tinggal selepas ni adalah untuk minyak dan tol kami. Kami tak fikir sangat pasal kos makan dan minum sepanjang perjalanan, kerana ianya hanyalah day trip dan sekembalinya ke rumah kami boleh makan dan minum di rumah. Jadi benda tu tak ada isu langsung. Aku melihat troli yang terakhir mengandungi makanan kering berupa biskut dan roti. Aku tenangkan Mi dan Harry. Aku bagi tahu diorang, jangan risau, insya-Allah Allah bantu kita. Dan pada yang sama, dalam hati aku berdoa juga kepada Allah. Aku berdoa, ya Allah, berkat usaha kami hari ini, cukupkanlah apa yang tak cukup ni. Amin. Sementara itu, nilai yang dipaparkan di cash register machine sudah mencecah RM1,800. Ini dah lebih bajet ni. Mi dan Harry dah mula tak senang duduk. Aku cuma bagi tahu, relax, insya-Allah cukup. Nanti Allah tolong. Yakin Mi, yakin, insya-Allah. Sementara itu, cashier terus scan lagi barang-barang selebihnya. Kemudian telefon aku berbunyi, ada notification. Alhamdulillah, ada 2 orang sahabat yang bank in RM50 setiap seorang, menjadikan nilai terkumpul sekarang dalam tangan bernilai RM1,800. Paparan di cash register machine sudah masuk 1850. Kemudian dalam kami duk beratur tu, sementara menunggu, ada seorang sepupu sebelah bini aku menyapa dari belakang, bertanya nak ke mana dengan barang-barang yang banyak ni. Aku pun memberitahu niat kami dan Alhamdulillah beliau ingin bersedekah dan beliau menghulurkan RM100. Jadi nilai dalam tangan sekarang ni ada RM1,900. Aku pandang Mi dengan Harry dan aku bagi tahu mereka, tengok, Allah bantu kan. Selesai sahaja di scan ke semua item, bil akhir menunjukkan RM1,956.60. Jadi aku top up lagi RM56.90. Selesai masalah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Alhamdulillah. Selesai membuat pembayaran, kami pun load semua barang ke dalam van rusa milik Mi dan pick up milik Harry. Terima kasih juga kepada abang security dekat NSK ni yang turut sama membantu kami memasukkan barang dari troli ke dalam van dan pick up kami. Thank you brother. Setakat ni semua berjalan dengan lancar dan terima kasih juga kepada semua yang mendoakan agar urusan kami ini dipermudahkan Allah. Terima kasih guys. Selesai saja kami loading barang ke dalam kenderaan masing-masing. Kami semua bergerak ke rumah aku dulu untuk makan tengah hari. Dan perjalanan ke PPS SMK Karak Setia dimulakan pada 21 Disember hari yang sama, jam 3.30 petang. Dan secara spontan terus aku berikan nama tim yang buat masa sekarang ni terdiri hanya dari 2 buah kenderaan sebagai The Buruk Troopers. Okay. Walaupun kenderaan ni buruk, tapi itulah, dia tak menghalang kami dalam menghulurkan bantuan, di samping tu beramal. Kami sedar apa yang kami bawa ni takkan dapat menampung keperluan untuk 1,000 orang yang ada di PPS SMK Karak Setia ni. Tapi orang kata biarlah ada daripada tak ada. Alang-alang nak pergi tu, biarlah ada.
kami cuba sebaik yang boleh. Dan tujuan video ini dibuat bukanlah untuk menunjuk, tapi lebih kepada untuk mengajak kita semua ke arah kebaikan. Zaman dah berubah. Medium untuk berdakwah ni semakin banyak. Di samping untuk menyebarkan berkenaan dengan PPS yang berada di luar daripada Selangor yang masih kekurangan bekalan bagi mereka yang sedang menghadapi bencana banjir yang sedang melanda negara kita ni. Dan bagi kami pula, kami memilih PPS SMK Karak Setia ni sebagai misi bantuan. Yang pertama kami adalah kerana dua perkara. Pertama, kerana sahabat aku Mi tadi, dia nak pergi sana, dia nak ambil anak-anak dia, mak mertua dia, bapak mertua dia, adik ipar, kakak ipar, apa semua dia balik ke rumah dia di Puchong. Dan yang keduanya adalah kerana kekurangan bekalan yang terlalu mendesak di PPS tersebut. Kawasan seperti di Seri Muda juga memerlukan bantuan, namun kami perhatikan telah banyak tim yang pergi ke sana. Dan harapan kami lah, lebih banyak lagi bantuan yang dapat disalurkan. Bukan sahaja kepada di Karak Setia ni, di Seri Muda, tapi kalau boleh untuk semua mangsa banjir di seluruh negara. Bukanlah kami memilih-milih sangat ke apa ke kan, tapi kami cuba buat yang terbaik yang mampu kami buat masa ni. Perjalanan kami adalah melalui LPT dan aku juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada sahabat aku Husni. Husni ni dia bekerja dengan Aneh. Aneh ni adalah sebuah syarikat yang bertanggungjawab dalam pembinaan dan penyelenggaraan LPT 1 dan LPT 2. Jadi Husni ni dia tak putus-putus memberikan info kepada aku berkenaan dengan keadaan jalan di lebuh raya tersebut. Ni memang banyak sangat membantu kami dalam menentukan rut mana yang perlu kami lalui. Kami melalui LPT hingga ke exit 809 CASR, iaitu ini highway baru Central Spine Road yang menghubungkan LPT 1 ke satu lebuh raya baru yang aku bagi tahu tadi, yang mana lebuh raya ni untuk kawan-kawan kita yang berasal daripada Kelantan, ianya boleh terus ke Gua Musang. Jadi daripada CSR tadi kami terus ke Kampung Mempaga, kemudian kami melalui Kampung Sertik, seterusnya Kampung Cinta Manis, dan akhirnya kami pun tiba ke Pekan Karak. Jadi semakin kami menghampiri Karak ni, kami mula melihat kesan-kesan banjir. Kami dapat lihat rumah-rumah yang tenggelam, kenderaan-kenderaan yang tenggelam, dan kenderaan-kenderaan ni memang bersepah-sepah. Dah macam kain buruk dah jadinya. Lepas tu kami juga dapat melihat keadaan rumah mangsa banjir yang selutnya hampir 2 kaki. Serius, selutnya memang tebal. Memang kami pun tak tahu nak cakap apa tengok tu kan. Jadi kat sini aku share kan untuk korang footage-footage yang sempat aku rakamkan di sepanjang perjalanan. Korang tengok sendiri, korang boleh nilai sendiri. Memang jika berkemampuan, tolonglah hulurkan bantuan. Tak kisahlah bantuan daripada segi wang ringgit, bantuan daripada segi makanan, minuman, pakaian, selimut, pampers, dan macam-macam lagi lah yang boleh korang salurkan. Sekarang aku dimaklumkan ada banyak pusat-pusat yang didirikan oleh NGO maupun badan kerajaan, badan-badan individu berkumpulan pun ada, yang mana mereka mengumpul barang-barang ni untuk mereka agihkan kemudian. Jadi macam banjir di Karak ni, apa yang menyukarkan misi bantuan adalah kerana banjirnya tu setengah-setengah tempat. Jadi kawasan yang berdekatan dengan sungai ni biasanya tenggelam lah. Jauh sikit keadaannya okey. Kemudian ada kawasan tenggelam semula. Jadinya kalau kita bawa bot pun, contohlah kalau misi bantuan daripada Kuala Lumpur masa awal-awal tu yang berlaku pada 19 hari bulan tu, kita bawa bot daripada Kuala Lumpur, masih terlalu sukar. Sebab contohnya kawasan yang tadi kita lalu tenggelam, okey, kita parking kereta kita, lepas tu kita turun bot, kita harung. Tapi nak harung tu pun aku bagi tahu kat korang, arusnya sangat deras. Katalah berjaya harung, kemudian kita ada kawasan yang tak tenggelam. Kawasan yang tak tenggelam ni
susah untuk kau nak seret bot atas darat, ataupun takkan nak seret kan, mesti kena angkat ramai-ramai, dan ianya bukan dalam jarak 100 atau 200 meter, 3-4 kilometer, kemudian kawasannya baru tenggelam balik, baru kau boleh naik balik bot tu. Jadi ini antara cabarannya lah. Jadi memang kita terpaksa bergantung harap kepada PBT setempat untuk melaksanakan dulu misi menyelamat, kerana mereka adalah yang terdekat sekali dengan kawasan yang dilanda banjir. Aku tak nak persoalkan apa yang kerajaan boleh buat, apa yang sepatutnya mereka buat dan sebagainya tu, kerana bagi aku dah hampir 2 tahun aku pegang slogan kita jaga kita, dan aku sememangnya dah muak dah dengan diorang ni. Takat ni sahaja yang aku akan sentuh berkenaan dengan politik. Aku tak nak panjang-panjang cerita pasal benda ni, aku tak nak bepot. Apa yang aku fikir sekarang ni adalah apa yang aku dengan kawan-kawan apa semua yang mana yang ingin turut serta boleh buat untuk membantu mangsa-mangsa banjir ni. Dan Alhamdulillah dalam perjalanan ke sana, 2 orang lagi sahabat aku sewaktu aku bertugas kat SPED dulu, nama dia Zaid dengan Zupul, telah menelefon aku dan mereka menyatakan bahawa mereka ingin turut serta dalam misi bantuan ni. Mereka pada masa tersebut berada di Bentong kerana Zaid dia pergi melawat bapa mertuanya yang kurang sihat. Jadi mereka tengok posting dekat FB page aku, jadi mereka call aku dan ingin turut serta lah. Dan Alhamdulillah Zaid dengan Zupul diorang telah top up sedikit sebanyak barang keperluan untuk disumbangkan kepada mangsa banjir di PPS SMK Karak Setia ni. Thank you guys. Dan footage ini adalah footage di mana kami memindahkan barang dari pickup Harry ke pickup Zaid dan Zupul, kerana pickup Harry tak boleh start guys. Aduh. Lepas tu sesampainya kat sana, Noah, adik ipar Mi yang aku cerita awal-awal tadi, menunjukkan tempat urus setia, iaitu para tentera yang mengelolakan PPS ni. Memang terbaik guys sumbangan yang diberikan oleh para tentera ni. Untuk makluman, para tentera yang berada di sana ni diketuai oleh Kapten Ashraf dari 25 Regimen Askar Melayu Diraja. Thank you Cap and team. Selain daripada mengelolakan bantuan yang diterima, diorang ni juga memasak untuk mangsa banjir di PPS ni. Korang tengok sendirilah macam mana kerasnya mereka berusaha. Terima kasih 25 RAMD dan terima kasih ATM. Selesai memberikan segala keperluan yang dibawa, kami pun pulang. Kereta Harry Alhamdulillah boleh hidup setelah kami tolak, dan Mi dengan Harry membawa pulang keluarga mereka ke Selangor lah. InsyaAllah jika ada rezeki, ada umur, ada kesihatan, kami akan lanjutkan kepada misi kedua dalam membantu mangsa banjir ni. Dan di kesempatan ni juga aku ingin ucapkan terima kasih kepada di ahli-ahli Johor, terima kasih kepada adik aku Ayin, dia juga turut menyumbang, kepada Sarjan Chem, kepada Banjar, Rino, Botak, Dok Irman, Ajum, Nini, adik Mi, Rashidi, abang kepada Mi, dan kedai runcit dekat tempat Harry. Aku tak tahu apa nama kedai dia. Yang tempat Harry beli air mineral tu kan. Tanpa sumbangan daripada korang, misi ni memang takkan berjaya lah. Semoga Allah luaskan pintu rezeki korang dan kita semua seluas lautan, insyaAllah. Dan terima kasih juga kepada Zupul and Zaid kerana turut serta bersama kami. Jadi kepada mangsa-mangsa banjir, insyaAllah di sebalik hujan ni ada rahmatnya, insyaAllah. Takat ni dulu video kita kali ni. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. InsyaAllah kita akan berjumpa di video selanjutnya. Yeah. Ini pengelola kat sini. Mantap. Yeah.